الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهدانا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فكذبوا بالحق لما جاءهم سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد ما علمت وزينة ما علمت ومن ما علمت. اللهم الهمنا ما رشد أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah yang dihormati yang berusaha fungsi majlis, sahabat saya Imam Hadi, Imam Surau, Pucuk Intan, tuan-tuan yang berusaha, ibu, ayah, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Syukur kepada Allah SWT, pagi yang berbahagia 12 Rabiul Awal, Allah Ta'ala mengizinkan kita dapat sama-sama duduk dalam satu halakah yang baik, halakah yang memuji-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga telah menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah diutus kau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tuan-tuan ibu yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, pagi ini kita nak menceritakan cara-cara untuk kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dengar ayat-ayat selawat, tapi kadang-kadang ada berita yang kita tak tahu hikmah di sebalik satu perkara itu. Pagi ini saya nak bawakan beberapa perkara untuk kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, cara nak mengenal sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu peristiwa yang sangat hebat, yang mana dahulu ada seorang tuan puteri daripada Syam. Syam ni adalah Jordan, Palestin. Yang ini nama tuan puteri itu namanya Fatimah Syam. Fatimah Syam ni orang yang ahli kitab. Dia mengkaji kitab Taurat, mengkaji kitab Injil. Dalam kitab tu dia tulis nanti sampai satu masa akan ada seorang lelaki dari keturunan iaitu pembesar kota Mekah, Quraisy, yang akan melahirkan zuriat Nabi akhir zaman. Maka tuan puteri Fatimah Syam ni dia mengkaji zamannya macam zaman tu bertepatan, iaitu selepas peristiwa tentera bergajah Abraha dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui burung ababil. Lebih kurang dalam 50 hari sekian peristiwa tu, maka akan tanda satu masa kelahiran junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Syam ni dia berhasrat nak mencari lelaki yang ada zuriat Nabi akhir zaman ketika itu. Maka sebagai puteri raja tidaklah menjadi susah untuk dia nak bergerak ke kota Mekah, kerana sebagai anak raja sudah tentu kelengkapannya mudah diaturkan. Maka bergeraklah Fatimah Syam daripada Syam sampailah pinggiran kota Mekah mencari-cari lelaki yang ada zuriat Nabi akhir zaman. Maka bila dia sampai pinggiran kota Mekah, mereka pasang kemah, tak tahulah kemah macam ni ke, bertutup ala puteri raja. Dia hantar 2 orang askar yang bijak, yang pandai bergaul dengan orang, berdiplomasi, untuk masuk ke kota Mekah mencari lelaki yang dimaksudkan itu. Lelaki yang dimaksudkan itu adalah sebenarnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia ini anak kepada Abdul Muttalib, pembesar kota Quraisy ketika itu. Abdul Muttalib ni dia ada 10 orang anak lelaki. Dulu dia pernah bernazar di hadapan Baitullah
Ya Allah, kalau aku dapat 10 orang anak lelaki, ketika itu dia bernazar nak sembelih satu. Ketika itulah maka Allah Ta'ala berkenankan tu. Maka bila diundi, kena yang bongsu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika nak tunaikan nazar tu, Abdul Muttalib maksudnya menarik Abdullah tu dalam keadaan yang agak kasar supaya menghilang rasa simpati tu nak tunaikan nazar. Namun Abdullah adik bongsu, anak bongsu Abdul Muttalib tu dapat dihalang oleh pakcik-pakciknya yang sangat sayang adiknya, iaitu Abu Talib, Sayyidina Hamzah, Ibnu Abbas, termasuklah Abu Lahab pun juga pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak jadi disembelih, maka digantikan dengan 100 ekor unta pada ketika itu. Tentu sekalian, maka membesarlah Sayyidina Abdullah ni, iaitu sebagai anak yang baik dan dikawinkan dengan Aminah binti Wahab. Maka Fatimah Syam, dua tentera itu masuk dalam kota Mekah mencari-cari, dan dia berjumpa dengan orang ramai, dan dia bertanya, betul jumpalah dia dengan ayah Nabi ni, Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka dengan diplomasi yang baik, tentera ni mengatakan ada seorang anak raja nak berjumpa dengan dia. Ditunggu anak raja tu di pinggiran kota Mekah. Sayyidina Abdullah ni ayah Rasulullah, orang yang baik, yang tak pernah menghamparkan orang lain. Maka dengan kuda putihnya dia memaculah sampai ke pinggiran kota Mekah. Bila sampai pinggiran kota Mekah, nak sampai Fatimah Syam, yang ini tuan puteri tu, dia salak langsir tu, dia tengok, makin dekat, rupanya betul. Kerana bapa yang ada zuriat Nabi akhir zaman ni, dia ada nur kat dahi dia. Dia ada cahaya kat dahi. Maka bila dah sampai, dijemput masuk dengan diiringi oleh tentera-tentera tu. Fatimah Syam memperkenalkan diri dia, asal daripada mana. Maka dia pun tak malu-malu menyatakan ingin melamar Sayyidina Abdullah untuk menjadikan dia sebagai suami. Sayyidina Abdullah ketika itu telah pun berkahwin dengan Aminah binti Wahab. Maka dia kata dia kena balik ke Mekah semula untuk minta izin daripada ayahnya Abdul Muttalib, seorang anak yang baik. Maka dia masuk ke Mekah, dia berjumpa dengan ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni adalah pembesar kota Mekah. Orang yang pembesar ni pemimpin. Pemimpin ni bila ada orang yang nak buat hubungan yang baik antara negara, dah tentu dia setuju, orang Syam. Sebab apa? Dan dia pun izinkan. Pada awalnya Sayyidina Abdullah bila dengar ayah dah izinkan, dia pun nak bergeraklah ke pinggiran kota Mekah tu. Namun dia balik ke rumah untuk melihat isterinya Aminah binti Wahab. Pada ketika dia balik rumah itulah, kata ulama, Allah Ta'ala mencantikkan Aminah binti Wahab dengan cantik yang tidak terperi cantik. Ketika itulah rasa nak bersama, dan ketika itulah bila bersama turunnya zuriat yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rahim yang mulia Aminah binti Wahab. Apabila turunnya zuriat yang mulia itu, maka hilanglah nur di dahi Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah tak perasan. Yang perasan ni ahli kitab. Maka dia bersihkan diri, dikemaskan diri. Maka dia naik balik kuda, pergilah ke pinggiran kota Mekah untuk terima lamaran Tuan Puteri Syam, Fatimah. Bila makin dekat, Fatimah Syam perhati, tengok, rupanya dah hilang dah nur kat dahi Sayyidina Abdullah. Maksudnya Fatimah Syam tu tahulah bahawasanya zuriat Nabi akhir zaman ni Allah pilih ibunya yang asal, Aminah binti Wahab, iaitu ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah Syam dia membatalkan hasratnya, tak jadi nak melamar Sayyidina Abdullah sebagai suami, kerana dia sudah tidak berkesempatan untuk menjadi ibu yang mengandungkan Nabi akhir zaman. Namun dia balik dengan keadaan yang penuh hampa. Namun sejarah tak pernah lupa. Pagi ni kita menceritakan kisah kesungguhan Fatimah Syam untuk mengandungkan zuriat Nabi akhir zaman. Namun Allah tak bagi kelebihan, namun pahalanya mudahan tetap ada. Dan pagi ni kita menceritakan kisahnya. Inilah kehebatan sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kata pepatah Melayu, bapak borik anak rintik. Abdullah
pernah dilamar oleh Fatimah Syam. Nabi SAW pernah dilamar oleh Khadijah binti Khuwailid rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan sekalian, inilah yang pertama cara kita nak kenal Nabi SAW. Cara yang kedua untuk kita kenal Nabi SAW ialah dengan memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Orang dalam hadis, dalam juga asar, orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala tidak membaca selawat ke atas Nabi SAW. Sebagai ulama mengatakan doanya tidak naik ke langit. Satu orang yang banyak selawat ke atas Nabi SAW, dia dapat kelebihan apa? Iaitu dilepaskannya daripada sifat munafik. Munafik ni tuan-tuan satu sikap yang sangat berat. Sehingga Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang yang munafik ni yang paling bawah dalam api neraka Allah Ta'ala. Setan dengan iblis pun dalam neraka tu tingkat atas lagi. Munafik ni paling bawah. Sebab itu di zaman Nabi Musa AS, Nabi Musa AS, Fir'aun ni sangat takut dengan Fir'aun ni punyalah dia takut dengan Nabi Musa, sampai dia pernah mengeluarkan satu ayat yang Allah sebut dalam Quran. Dia kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Maka seluruh penduduk Mesir ketika itu, dia ini sujud patuh pada Fir'aun. Kerana Fir'aun sangat bimbang dengan kehadiran Nabi Allah Musa yang menyuruh ke arah kebaikan. Lepas tu Fir'aun pun dia baliklah masuk dalam bilik. Saya ingat kipas tak kena ni, kenakan sikit Ustaz. Maaf ganggu sikit. Tadi dah kena dah, dia alihkan pula. Sikit. Maka Fir'aun bila dia masuk dalam bilik tu, dari istana dia, tiba-tiba pintu bilik Fir'aun diketuk. Tok 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 dia ketuk. Fir'aun marah. Siapa ketuk bilik aku ni? Sebab tadi baru mengaku Tuhan. Dah tiba-tiba ada orang ketuk bilik dia. Maksudnya berapa pengawal lepas tu. Maka Fir'aun bangun buka pintu. Bila buka pintu tu, yang ketuk pintu dia apa dia? Iblis. Fir'aun kata, kau siapa? Aku Iblis, kata Iblis. Masuk, kata Fir'aun. Maka bila jemput masuk dalam bilik Fir'aun, maka jadilah dialog, kata ulama, antara dua orang jahat ni, makhluk jahat. Apa kata Iblis? Dia kata, Fir'aun, engkau ni hebat, katanya. Aku ni, kata Iblis, pernah melihat kalam, pernah jadi ketua malaikat. Aku pun tak pernah mengaku Tuhan. Engkau Fir'aun, asyik kau mengaku Tuhan, kata dia. Maka Fir'aun kata apa? Tahu tak apa, tambahlah sikit. Maka Iblis bertanya pada Fir'aun, Fir'aun, kita ni dianggap jahat. Iblis, aku dikatakan jahat sebab Adam. Engkau Fir'aun dikatakan jahat sebab Musa. Antara kita berdua ni, siapa paling jahat? Iblis tanya Fir'aun. Fir'aun ni bodoh kan? SPM tak ambil. SPM dia tak ambil, PMA pun dia tak ambil, PSRA lagi dia tak ambil. Dia mana tahu jawab. Dia belagak pandai, kata Fir'aun, Iblis, kau tanya kau lah jawab, aku kan Tuhan, ya ataupun tidak, ya aku ni. Iblis pun tak ada hal lah. Dia kata, Fir'aun, nanti akhir zaman akan ada satu golongan manusia, umat yang dimuliakan Allah. Dan mereka ni dimuliakan Allah. Namun di kalangan mereka ada satu kumpulan yang sangat jahat, busuk hati, buangan yang tak elok. Mereka ni yang paling bawah dari kita di api neraka Allah. Iaitu apa? Orang munafik. Inna munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik ni yang bawah daripada api neraka Allah SWT. Sebab tu sekarang nak buang sifat munafik ni, kata ulama, banyakkan berselawat ke atas junjungan Nabi SAW. Berapa kali nak selawat Ustaz? Kalau kita mampu satu hari 100 kali, bagus. Kalau mampu sehari 300 kali, bagus. Kalau mampu satu hari 1000 lagi, bagus. Selawatnya senang. Selawatnya ada lebih 100 lebih selawat atas Nabi SAW. Paling senang selawat Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita semua hari ni ada motor, ada kereta. Biasa orang sini semua ada kereta lah. Ini orang pucung ni banyak orang kaya-kaya. Orang kereta.
bila kita naik kereta, masa yang paling banyak kita boleh berzikir pada Allah ketika bawa kereta lah. Sebab dekat luar kita ni semua jam. Kalau tuan-tuan buka radio hari-hari, radio mana-mana pun, Zayan ke, radio Aikim ke, radio apa pun, radio Melayu, yang paling jam tu ni kawasan kita lah. Pucung Utama, Pucung Intan, Pucung Utama, Pucung Intan, Pucung Utama, Pucung Intan. Highway Elite kat rumah saya tu. Itu yang jam. Dalam Malaysia ni tempat ni paling jam ni. Tapi bagusnya apa? Bila kita dalam jam, kita bawa kereta, mana barang tu? Kita ada peluang apa? Yang ini untuk pegang tasbih kepada Allah. Tasbih yang kecil tu, subhanallah, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Banyak kan berselawat. Sebab tu makin lama jam, makin banyak kita berselawat, makin jauh kata kita daripada sifat munafik, insya-Allah. Itu yang kedua, kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dari Maulid Rasul ni untuk kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah ni banyak. Sunnah Rasulullah ni cakap benda-benda baik. Jangan mencela makanan. Itu akhlak orang Islam. Kalau makanan tak suka, tinggalkan. Tinggalkan. Maksudnya jangan cela makanan. Kita bersyukur Malaysia ni banyak makanan. Ada setengah negara tu kurang makan. Kalau dengar radio-radio Islam ni, dekat Somalia tu, nak minum air pun kena jalan kaki yang agak jauh. Kita orang Malaysia ni kadang-kadang banyak membazir makanan. Kalau bulan Ramadan tu, saya buat kajian berapa tan makanan yang dibuang mana-mana. Lepas tu jangan cela makanan. Nabi SAW, Nabi makan. Bahkan Nabi tak pernah tidur malam. Bila tengok kat dapur, masih lagi ada sisa makanan Rasulullah habiskan. Semalam saya pergi makan dekat dekat Uptown. Saya dengan anak-anak saya. Saya dah minum air dah. Depan saya ni saya tumpang meja. Sebab dekat gerai makan tu meja dia empat je. Saya berlima. Jadi anak isteri saya duduk 4 orang tu, saya seorang kat sini. Saya tengok abang tu, air dia tak habis. Fresh orange tu tak habis. Saya minum carrot susu, saya dah habis lah. Saya ingat kata ulama, kita minum air sisa orang, mudah-mudahan dapat mencuci hati kita daripada sikap mazmumah, daripada sikap maksudnya benda-benda yang tak baik. Dulu masa kat madrasah, ngaji pondok, macam tu lah. Kita share-share minum dengan kawan-kawan. Tengok abang ni mungkin habis makan, air dia tinggal macam tu. Saya perhati, ya Allah, ni carrot susu ni mahal ni, beringgit-inggit harga. Dia tinggalkan sikit, saya ambil straw saya habiskan. Saya kata mudah-mudahan itu dapat keberkatan akhlak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sunnah Nabi yang boleh kita amalkan. Antaranya sunnah Nabi dalam bentuk masyarakat. Apa dia? Buat majlis ilmu. Buat majlis ilmu. Macam ni lah majlis ilmu. Kali ni kita buat kat Padang. Setiap malam saya ingat surau masjid dekat Puchong kawasan ni. Kita syukur duduk kawasan Puchong. Masjid dengan surau kita penuh dengan majlis ilmu. Itu sunnah Nabi yang paling besar. Dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kita keluar dari rumah, selangkah kita melangkah ke majlis ilmu, malaikat merendahkan sayapnya. Bumi mendoakan keampunan untuk orang yang pergi majlis ilmu. Bumi mendoakan. Lepas tu kalau kita pergi majlis yang baik, langkah kita baik, bumi ni bermohon pada Allah kebaikan, insya-Allah kawasan kita makmur dan selamat. Tapi kalau kita melangkah tempat yang tak baik, tengok konsert-konsert lelaki cium lelaki, konsert-konsert LGBT, bumi mendoakan kemurkaan Allah. Kita takut macam dekat Hawaii bulan lepas, tiba-tiba lepas konsert LGBT, air sungai melimpah ruah, kereta dihanyutkan, orang berhanyutkan sekali. Daripada bawah bumi keluar api, pupuk keluar api. Ini datang kemurkaan Allah. Sebab tu bumi bila dipenuh dengan doa kebaikan untuk manusia, maka semua manusia dapat kehidupan makmur dan berkat. Tuan-tuan, kita pernah berlaku banjir tahun 2021. Ustaz, kami tak kena banjir. Kami Puchong Indah selamat. Betul, tuan-tuan selamat. Tapi bila banyak kawasan banjir, bumi mengeluarkan isyarat banjir. Kita yang tak kena banjir pun akan terhalang. Sebab jalan raya banyak ditutup, kilang pun banyak kena tutup, tak boleh masuk kilang, kerja di rumah. Ketika itu boleh menjejaskan pendapatan kita. Ini yang kita tak nak. Lepas tu kita nakkan bumi ini cinta berkat, kita hidup makmur, bernegara dalam keadaan baik,
kita dapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Ini sunnah Nabi yang paling besar. Datang surau, datang masjid, buat majlis ilmu. Ibu-ibu datang ke surau, datang ke masjid. Kita nak kita hidup dalam keberkatan. Bahkan dalam hadis yang lain, sekali kita datang majlis ilmu, dia boleh menghilangkan 2 juta majlis maksiat yang sedang dibuat. Lepas tu makmurkan majlis ilmu. Kawasan kita ni banyak. Surau Masyidah ada, surau Pucuk Intan, surau Anur Pucuk Intan ada, surau penuh surau sini. Surau Raudah ada kawasan flat-flat ni. Surau Seroja saya tahu, tak tahu kat mana. Ada surau Seroja? Tak ada. Minta surau Seroja tu. Minta surau tu. Ada majlis ni minta dia buat surau tu. Saya boleh datang sini insya-Allah kalau ada masa. Ini majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ni penuh dengan malaikat. Pernah satu kali Nabi SAW satu malam Nabi ngajak sahabat berjalan. Nabi singgah satu rumah. Rumah ni rumah seorang sahabat. Nabi bagi salam. Nabi bagi salam. Rupanya rumah salah seorang sahabat juga. Bila sahabat tu buka, tengok Rasulullah dengan sahabat lain, gembira dia ajak masuk. Nabi tanya, wahai sahabat Fulan bin Fulan, kau buat apa dalam rumah kau ni? Dia kata, ya Rasulullah, kami sedang membincangkan satu bab daripada ilmu. Maka kata Nabi SAW, teruskan. Sebab dari jauh aku tengok rumah kau ni penuh dengan malaikat sampai ke langit dunia. Malaikat yang duduk majlis ilmu ni bukan nak dengar ustaz tu ceramah. Malaikat doakan 3 perkara untuk mereka yang suka duduk majlis ilmu. Yang pertama, malaikat doakan, ya Allah, kau ampunkanlah dosa mereka yang duduk majlis ilmu. Bukan dosa kita je, dosa mak ayah kita pun Allah ampunkan. Ada antara kita mak ayahnya dah lama meninggal dunia. Dalam kubur mereka diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Kita automatik insya-Allah jadi anak yang soleh. Lepas tu ibu yang sekarang pergi surau, pergi masjid, bawa anak. Ada yang takut, Ustaz, anak saya bising lah Ustaz, lari-lari. Budak-budak bising, biasalah tu budak-budak tu berlari. Betul lah tu budak-budak. Kalau orang tua boleh lari macam tu tak boleh. Dia pula, orang tua tu pula main boyal tu. Mahal pakcik ni, jenuh pun. Dia main kat belakang kat surau tu, main nyorok-nyorok nak pagi ni. Nanti biar aku orang tua ni. Budak-budak berlari biasa. Kalau budak-budak umur 3 tahun dulu depan saya catit, saya pun takut. Budak ni mencatit. Ini orang tua pula dia lari kat belakang, tak boleh. Lepas tu budak-budak bawa, kita nak roh ni. Saya masih kecil, arwah mak saya tarik tangan saya naik bas pergi masjid. Dulu masa dulu susah, tak ada motor, tak ada kereta. Nak pergi masjid, arwah mak tarik, kita budak-budak ikut je naik bas nak pergi masjid. Sampai masjid, kita bukan buat apa pun, kita lari ke masjid, lari main kawan-kawan. Rupanya bila kita dah dewasa macam ni, baru kita tahu rupanya ada berkatnya datang majlis ilmu bawa anak. Bawa anak, jangan tak bawa anak, jangan simpan. Balik, betul sekarang masalah rumah tangga banyak berlaku bila kita jauh daripada Allah, jauh daripada ilmu. Sayyidina Umar adalah sahabat yang paling sayang pada Nabi SAW. Ketika dia jadi khalifah, dia lantik Datuk Bandar Mekah bernama Gubernur di Mekah nama Nufail. Sayyidina Umar pejabatnya di Madinah. Dia akan pergi umrah, dia akan buat umrah di Mekah. Sampai di Mekah, Sayyidina Umar tanya, wahai Nufail, siapa yang kau lantik jadi Datuk Bandar Mekah ni? Nufail kata, wahai Amirul Mukminin, aku melantik Ibnu Abza untuk jadi Datuk Bandar Mekah. Sayyidina Umar tak kenal, siapa tu? Dia ni bekas hamba. Sayyidina Umar terkejut lah. Bekas hamba kau lantik jadi Datuk Bandar Mekah. Kata Nufail, wahai Amirul Mukminin, dia ni orang yang mahir Al-Quran dan banyak menguasai ilmu. Apa kata Sayyidina Umar? Sangat betul. Kerana Allah menaikkan seseorang itu dengan ilmunya berpendarjat. Ini sunnah Nabi SAW. Lepas tu ibu ayah sekalian, anak-anak kita bagi dia ilmu sungguh-sungguh. Di sekolah agama, di mahat tahfiz, sekolah apa, surau, masjid. Sesuatu bangsa tu dimuliakan Allah kerana ilmu dia. Kita ni, orang tengok bangsa kita ni macam lemah. Tinggikan martabat bangsa kita ni dengan cari ilmu sebanyak mungkin. Apa juga ilmu. Pandai masak, silakan. Pandai buat kuih, silakan. Pandai buat kek, silakan. Pandai bertukang, silakan. Tapi jangan jauh daripada rumah Allah, masjid dengan surau. Sebab ini satu ilmu yang menggabungkan semua elemen-elemen
untuk kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan sekalian, akhlak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kemahiran kita berbeza-beza. Ada yang boleh bercakap, ada yang boleh pandai susun PA system, ada yang boleh bermaaf, membuat kemah. Ini semua kemahiran digabungkan untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu saya ingatkan diri saya dengan tuan-tuan, jangan jadikan bangsa kita ni malas. Terus mengaji di surau, di masjid, terus banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Taala. Ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab jaga negara, kita tengok anak-anak kita, masyarakat kita, jangan dibiarkan mereka membuat maksiat, benda-benda yang salah, yang boleh membuatkan gejala sosial yang banyak. Tingkatkan pengawasan, jadikan anak jiran ni sebagai macam anak kita juga. Tegur. Kita zaman kecil dulu, saya ingat lagi sepupu saya, dia isap rokok naik motor. Mak saya nampak, sepupu saya tu, bapak tu dengan mak saya, dia beradik lah. Punyalah takut, malam tu dapat report bahawasanya sepupu saya tu serokok, bapak tu rotan. Zaman dulu, mata-mata jiran ni macam mak bapak kita. Zaman sekarang lain. Kalau kita report kat bapak dia, yang kau sibuk pasal, aku bagi duit sebeli rokok tu. Budak dah. Letih macam tu. Macam mana kita nak halang gejala sosial? Jadikan anak jiran ni anak kita. Mata masyarakat, mata kita jaga bangsa kita dalam sekarang, kita dah ketinggalan dah. Patutnya negara kini kita, bangsa kita yang kuasai, tapi kita ketinggalan sebab mereka dengan hiburan yang melalaikan, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat yang duduk majlis ilmu tu, dia mendoakan keberkatan. Berkat. Kita gaji kecil, tapi penting. Sebab ramai ada orang yang gaji besar, hidup tak ada keberkatan. Berkatnya apa? Menjadikan satu tu kita dapat tu dekat dengan Allah Ta'ala. Tak kira lah kita bagi kita besar ke kecil ke, yang penting berkat. Mak ayah kita dulu kat kampung, kerja menoreh, anak 8, saya adik balik 8, anak 10, anak 12. Menoreh getah pun cukup makan. Kita ini duduk bandar, kereta mewah, kadang anak 2-3 pun mengeluh tak cukup. Mana berkat? Lepas tu berkat kena cari dengan banyak datang masjid, banyak datang surau. Dan yang ketiga, malaikat yang ada dalam majlis ilmu ni, dia doakan apa? Dia mendoakan, ya Allah rahmat, ya Allah berilah rahmat. Rahmat Allah ni ada ketika semayang, rahmat Allah ni ada ketika baca Quran, rahmat Allah ni ada ketika duduk dalam majlis ilmu, rahmat Allah tu ada bulan Ramadan, rahmat Allah ni ada pada ibu ayah, rahmat Allah ni ada pada kita bersedekah. Ini rahmat Allah yang dapat kita kena cari. Sebab kita hidup dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Mana kita nak pergi? Dunia ni hebat macam mana pun kita boleh buat, tapi kita akan kembali pada Allah SWT. Itu amalan yang disukai Nabi SAW. Dan yang keenam, iaitu menghindari perkara yang Rasulullah benci. Kita nak kenal Nabi, kita nak sambut dengan Nabi, kita kena jauhkan benda yang Nabi benci. Nabi benci apa? Syirik pada Allah Ta'ala. Syirik apa? Percaya benda-benda khurafat. Besi kuning boleh bagi sesuatu benda, jangan nak jatuhkan orang dengan sihir, jangan buat benda yang kita dapat nikmat tu sedikit sangat. Jangan sampai kita buat benda-benda yang lawa, syirik, sihirkan orang, jangan. Maksudnya Allah tak mengaku umat, dan dosa besar ni yang paling utama ni, dosa menduakan Allah Ta'ala, syirik. Yang kedua, menentang sunnah Nabi SAW. Jangan kita selawat, kita berdiri banyak kali tadi, tapi kita tentang apa yang Nabi perintahkan, jangan sampai berlaku. Dan yang ketiga, berbohong atas nama Nabi SAW. Nabi tak cakap, kita bersebut aja. Sebab kita dengar-dengar, kita tak mengaji kitab, kita tak pergi surau masjid, kita dengar-dengar, ya ke tidak, ya ke tidak. Nabi kata masjid, tak ada dalil, tak ada nas, menyebabkan kita bohong atas nama Nabi SAW. Ini perkara yang Nabi tak suka. Tuan-tuan ibu sekalian, inilah antara sedikit kuliah-kuliah Majlis Rasul yang menambahkan taat kita kepada Nabi SAW. Banyak lagi kisah-kisah Rasulullah SAW yang boleh kita ceritakan untuk menarik minat kita, untuk tahu sejarah hidup Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, saya tengok dalam YouTube, semalam saya ceramah kat satu surau. Satu imam tu, alhamdulillah, masa jadi imam dia menangis. Saya tengok video ni kat Arab. Ada seorang lelaki, dia buat social experiment. Dia ambil mikrofon, dia jumpa seorang-seorang kat kedai. Dia kata, "Encik, kalau agak-agak hari ni
Encik jumpa Rasulullah, apa encik nak cakap? Ibu-ibu ayah, kalau hari ni lah tiba-tiba Rasulullah ada sebelah kita, agak apa itu nak cakap? Ya Rasulullah, aku ni banyak masalah Rasulullah, kita gini-gini, tentu kita kata. Tapi kebanyakan video tu, semua yang ditanya, semua yang di interview tu, semua kaku. Tak cakap apa. Tak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Sama ada gembira ke, sebab ke, sedih ke, tak tahu cakap apa. Ya Allah, aku ada masalah keluarga ya Rasulullah banyak, insyaAllah macam mana? Sesungguhnya Rasulullah ni rahmat bagi sekian alam. Nabi ni tak pernah maksudnya mengalirkan air mata untuk kita. Kita ni kurang nak mengalirkan air mata untuk Nabi SAW. Jadi saya ingatkan diri saya tuan-tuan sekalian, banyakkan ingat Rasulullah SAW dengan banyak selawat. Banyak selawat, wajibkan diri kita. Sebagaimana kita wajibkan hari-hari kita kena makan, kita minum. Selawat pun kita wajib atas diri kita. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Ini tuan-tuan sekalian, inilah antara pengisian yang boleh kita kongsikan pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan. Sebelum kita habis, kita tutup dengan membaca sedikit tahlil arwah kepada arwah-arwah yang telah Jamaluddin bin Abdullah dan juga Allahyarhamah Syarul Rizal bin Jumadi. Semoga mereka yang berusaha, mereka di balik tabir yang berusaha ni, yang antara dua nama yang berusaha yang telah pergi bertemu dengan Allah SWT, insya-Allah kita semua akan menyusul juga. Mudah-mudahan berkatan majlis ini Allah beri pada mereka dan juga pada kita yang hadir, insya-Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pada Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua malaikat rabbina wal qarubi semua rasul wa tabi wa tab semua ila arwah ahli qubur jami'in semua wa khususan ila ruhi Allahyarham Jamaluddin bin Abdullah Allahyarham Muhammad Syahrul Rizal bin Jumadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله فالمتهك عليها نحيا وعليها نموت وبها نمت إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد حتى تزول الارض ومن عليه وانت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد في دوائها وسعه ابدان وشفائها والنور ابصار وديارها وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واحكم وارفعنا الصغار ولمعلمنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منكم والاموات. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وزينه في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم حبب علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم. وخصوصا إلى روحي جمال من عبد الله وخصوصا إلى روحي ومشر ذات الجمال. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الحمل والهذان ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الغلبة في الليل وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم شكل شملهم ومجزئ جمعهم وقلل عددهم وذلل أقدامهم وأنزل عذابا أليما عليهم بقدرتك يا رب العالمين. ربنا يا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.